بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Satajiduna akharin, kamu akan dapati pula golongan-golongan yang lain yang pura-pura Islam, yuriduna an ya'manukum, supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, wa ya'manu qaumahum, dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya supaya mereka beroleh aman dari pihak kaum mereka sendiri yang masih kafir. Kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha, kullama ruddu ila al-fitnah, setiap kali mereka diajak kepada fitnah, urkisu fiha, mereka pula terjerumus ke dalamnya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam, oleh itu jika mereka tidak memberi kebebasan kepada kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak memberi keamanan kepada kamu, wa yakuffu aydiyahum, dan mereka pula menahan diri mereka, fakhuduhum, maka tawanlah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana jua kamu temui mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka lah orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadap mereka. Ayat ini menyatakan satu kumpulan munafik yang tulen. Munafik, sebelum ini dia bicara tentang seorang munafik. Dia munafik, tidak ingin bersama dengan Islam, tapi dia sayang pada keluarga dia. Dia ada kaum kerabat dia dalam Islam. Tapi dia tidak bersedia untuk masuk ke dalam Islam keseluruhannya tidak masuk. Dia bersedia sebelah kaki saja. Jadi dengan itu dia minta berlindunglah di rumah keluarga dia, sanak saudara dia dan rakan taulan dia di sebelah pihak Islam ini, demi untuk menyelamatkan nyawa dia dan keluarganya. Satu kumpulan. Nabi kata orang ini beri keamanan kepada mereka, kerana mereka tidak mengacau, tidak memusnahkan Islam, tidak. Mereka ingin menyelamatkan nyawa dia sahaja. Beri kepada mereka. Ayat dinyatakan sebelum ini dia itulah, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, orang yang sudah ada perjanjian dengan mereka, perjanjian damai, perjanjian tidak membuat huru-hara, ataupun dia rasa berat hati untuk hasrat suduruhum ayyuqatilukum, dia berat hati untuk membunuh kamu. Dia tidak akan bunuh kamu sebab dia kawan dia, sebab dia sudah lama menumpang orang Islam, sebab dia sudah. Jadi alasan-alasan ini, berilah keamanan kepada mereka. Jangan apa-apakan mereka, kecuali jika mereka bertukar sikap untuk memerangi orang Islam, maka perang mereka. Perang. Satu kumpulan lagi, iaitulah kita sebutnya di sini munafik tulen. Munafik tulen ini iaitulah mereka yang hidup dalam dua alam, alam Islam dan alam kafir, bersama dengan orang Islam dan bersama dengan musyrikin. Mereka ingin cari makan dalam dua-dua tempat. Dalam masyarakat Islam pun mahu cari makan, dalam masyarakat kafir pun mahu cari makan. Dalam bahasa Arabnya disebutnya kumpulan ini intihazi, kumpulan oportunis. Jadi kumpulan ini bagaimana? Kumpulan ini yang dibicarakan dalam ayat ini yang kita istilahkan, kita sebutnya munafik tulen. Ada munafik tidak tulen. Munafik dia nak keamanan saja, apa-apa pun. Kalau aman dalam masyarakat kafir dia. Kalau aman dalam masyarakat Islam, mahu Islam. Pentingnya dia tak perang, pentingnya dia tidak sakit duduk di mana-mana pun. Dia penting kat situ. Ini tidak. Ini dia utamakan cari makan. Ayat katakan satajiduna akharin, kamu akan dapati pula orang lain pula, munafik daripada jenis lain. Akharin, golongan-golongan lain. Golongan lain macam mana? Golongan ini yuriduna ayyamanukum, mereka ini mahu beroleh aman daripada kamu. Dia nak keamanan daripada kamu. Kamu tidak perang dia, kamu tidak serang, kamu tidak ceroboh dia. Dia mahukan perkara ini. Wa ya'manu qaumahum, dia juga mahu keamanan daripada puak dia.
Dan bila masuk dalam puak dia pun dia mahu aman juga, daripada kamu pun dia mahu aman juga. Tapi dia tak mahu rugi. Dia tak mahu rugi. Jadi oleh kerana itu, jika mereka ini mendapat keamanan daripada kaum dia untuk memerangi kamu, dia perang kamu. Dia perang kamu. Jadi kalau macam tu orang ni bagaimana? Dinyatakan lagi sifatnya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Bila mereka ini pulang kepada masyarakat kafir mereka semua berhala. Mereka semua berhala. Mereka turut adat resam segala-galanya, mereka turut. Urkisu fiha, mereka terjerumus ke dalam fitnah itu. Fitnah yang dimaksudkan di sini fitnah akidah, fitnah syirik, fitnah berhala. Bila mereka balik kepada puak-puak mereka yang semua berhala, mereka semua berhala. Bolehkah kamu beri kepada mereka perlindungan, keamanan, anggap mereka sebagai sebahagian daripada masyarakat Islam, ataupun letakkannya dalam golongan orang munafik separuh kaki, sebelah kaki, seperti mana yang sebelum ini, itulah munafik yang boleh dijadikan kawan dan tidak mengacau, tidak mengganggu masyarakat Islam. Tidak boleh. Ini jenis munafik ni munafik lain ini. Munafik yang kita sebutnya tadi, munafik yang melihat di mana peluang, di sanalah dia ada. Di mana ada untung, di sanalah dia ada. Dia tidak kira rugi orang lain terbunuh asal dia boleh cari makan. Katanya orang ni beri kepadanya 3 syarat untuk mendapat keamanan. Kalau tidak, bunuh dia. 3 syarat mesti ada. Diberi kepadanya 3 tawaran. Jika terima, maka boleh diberi keamanan kepada mereka. Jika tidak, tidaklah mereka, mestilah bunuh. Iaitulah فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُم. Beri tawaran kepada mereka, فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, kalau jika mereka ini tidak membiarkan kamu bebas. Sama ada mereka hidup dalam masyarakat Islam pun mereka mengitai peluang, mereka menjadi tali barut dalam masyarakat Islam. Mereka ini dah masuk dalam masyarakat Islam pun mereka mengacau, mereka membuat huru-hara. Berikan kepada mereka, jangan hentikan perbuatan huru-hara, hentikan perbuatan menjadi musuh dalam selimut, hentikan perbuatan itu. Wa yulqu ilaikumus salam, dan mereka ini yulqu ilaikumus salam, menawarkan perdamaian kepada kamu. Wa yulqu, ini ataf pada lam yulqu ilaikumus salam, dan mereka pulitnya tidak menawarkan perdamaian kepada kamu. Beri kepada minta daripada mereka, memastikan bahawa mereka tidak mengancam masyarakat Islam, dan mereka ini pulaknya memastikan perdamaian wujud dalam masyarakat. Wa yakuffu aydiyahum, dan pulaknya mereka menahan tangan mereka, yakni daripada memerangi kamu. Dapatkan kepastian daripada mereka 3 perkara. Pertama sekali, mereka biarkan umat masyarakat Islam bebas bergerak, tidak diancam oleh mereka. Yang kedua pula, mereka mengutamakan keselamatan, perdamaian. Yang ketiga pula, mereka tidak memerangi. Kalau begitu, berikan kebebasan kepada mereka, berikan keamanan kepada mereka, beri perlindungan kepada mereka. Jangan apa-apakan dia. Nyawa mereka terselamat, harta mereka terselamat, keluarga mereka tidak diancam, kalau mereka boleh pastikan 3 perkara ini. Ini pula menunjukkan bahawa Islam sebenarnya tidak dahagakan darah. Islam tidak dahagakan darah, tetapi Islam mahu memastikan perjalanannya itu tidak ada musuh. Jika ada musuh mesti dihapuskan. Bunuh tidak. Pembunuhan boleh berlaku apabila cukup syarat-syaratnya. Boleh cukup syarat. Jadi kalau macam tu, kalaulah mereka ini tidak boleh memastikan 3 perkara ini, tidak membiarkan umat Islam bebas, tidak memastikan kedamaian berlaku dalam masyarakat, dan tidak memastikan bahawa mereka tidak memerangi orang Islam. Kalau tidak boleh, fakhuzuhum, tawan mereka. Jumpa mereka, tangkap. Fakhuzuhum, tawan mereka. Waqtuluhum, dan perangi mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, yakni perangi mereka. Kalau tawan, hukuman tawanan ini dia ada hukum khas. Ahkamul asra dalam Islam, hukum tawanan. Orang yang ditawan dia banyak perkara lagi. Hukum dia tidak boleh kat tawan, dia bawa pergi masuk dalam lock-up dan selesai. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada tanggungjawab, dan siapa ambil alih tanggungjawab dia jika dia ditahan? Ini mesti diselesai. Tak boleh tangkap dia, hutang dia tak bayar, anak dia tak makan, isteri dia merana. Itu masalah lain. Oleh kerana itu dia ada ahkamul asra. Ahkamul asra. Di sini khuzuhum, tangkap mereka, yakni tawan mereka. Waqtuluhum,
Waqtuluhum, dan perangi mereka. Perangi mereka ni kumpulan mereka dah diperangi, tapi mereka ini yang ditangkap, ditahan. Kemudian hukumnya ada dalam surah Muhammad, nanti akan ada hukumnya. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu dapati mereka, di mana saja, yakni jangan biar sama sekali kebebasan, jangan beri kebebasan kepada mereka bergerak di sana sini, tapi di mana saja kamu dapati bahayanya wujud pada mereka, maka tangkap mereka. Dalam bahasa Arab, saqifa, dia dulu waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati. Ni pula waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati. Terjemahnya macam tu juga. Dalam bahasa Arab, saqifa yasqafu, maknanya kita dapat sesuatu dengan ilmu. Kita dapat sesuatu dengan ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak dapat. Dia tidak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dia masih kering. Tapi orang yang ada ilmu, dia basah sebab dia mempunyai ilmu, dan ilmu sebagai jalan dia memperoleh sesuatu. Jadi ini saqifah. Saqifar rajulu, orang itu dia dapat sesuatu dengan sebab dia ada ilmu. Saqafah maknanya ilmu. Saqafah maknanya budaya. Rajulun musaqqafun, laki-laki yang terpelajar. Manusia terpelajar. Musaqqaf, mujtama' musaqqaf, macam masyarakat yang berilmu, masyarakat yang terpelajar. Jadi di sini waqtuluhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati mereka dengan ilmu. Maknanya orang munafik memang dia cerdik. Golongan ini dia cerdik. Kalau kamu tidak cerdik, kamu tak dapat tangkap mereka. Jika kamu tidak cerdik, kamu akan dapati mereka berjaya memusnahkan masyarakat dengan fahaman, dengan kebijaksanaan yang ada padanya. Jadi kamu juga mesti lawan mereka dengan kebijakan yang sama. Justru itu dalam ayat ini disebutnya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati, dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada kamu boleh temui mereka, kamu dapati mereka. Mereka ini liar, mereka ini berpengetahuan, mereka ini tidak boleh dikesan dengan mudah. Jika kamu tidak gunakan ilmu pengetahuan, maka kamu tidak akan dapat kesan mereka dan tidak berjaya untuk menawan dan memerangi mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Wa ulaikum, dan mereka itu, ja'alna lakum alaihim, kami jadikan kamu ke atas mereka, sultanan mubina, alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya. Membunuh adalah satu perkara yang besar. Kita sebutnya dahulu, kafir bukan alasan untuk dibunuh. Munafik bukan alasan untuk dibunuh. Lebih-lebih lagi munafik tidak dapat dilihat sebenarnya hati mereka. Kalau orang yang seumpama ini tak boleh ditawan lagi, boleh, sebab sudah ada tanda, sebab sudah ada sultan, sudah ada alasan yang nyata. Alasan yang dimaksudkan di sini ialah dia tidak membiarkan kamu bebas hidup. Dia sentiasa mengancam kamu. Dia tidak menahan dirinya, dia menjadi tali barut. Jadi oleh kerana itu alasan ini sudah cukup. Tali barut itu sebenarnya yang menjadi alasan untuk menghapuskan mereka. Hidup mengganggu masyarakat Islam dan umat Islam, itu menjadi alasannya. Mereka kafir tak ada apa-apa. Kafir tidak. Di sini sekali-sekala kita merasa silap. Silapnya kita anggap orang kafir itu musuh. Tidak, perangai kafir itu musuh. Yahudi tidak musuh kita. Tetapi yang musuh fahaman Zionis yang menghalalkan pembunuhan orang yang bukan Yahudi. Yahudi tidak menghalalkan, tapi fahaman Zionis yang menghalalkan. Jadi oleh kerana itu Zionis yang menjadi musuh. Yahudi adalah satu agama yang antara agama-agama yang diturun daripada langit. Kitab mereka adalah kitab yang diturun daripada langit. Jadi dengan sebab itu sekarang ini bukan Yahudi tapi Zionis. Jadi kita mesti fahami di situ. Kadang-kadang yang kita baca dalam tulisannya Yahudi lah. Yahudi dan Zionis itu sekali lah juga. Tapi Zionis ini satu fahaman yang paling kejam terhadap manusia lain. Jadi kalau begitunya di sini wa ulaikum dan mereka itu kami jadikan bagi kamu terhadap mereka alasan yang nyata, yakni alasan untuk membunuh mereka. Alasan untuk menghapuskan mereka. Jika tidak ada alasan, nyawa hendaklah dihormati. Hatta nyawa binatang pun boleh hendaklah dihormati, apalagi nyawa manusia. Nyawa manusia lebih-lebih lagi, nyawa hayawan. Malah pokok-pokok pun tidak boleh dibunuh. Mengapa nak dibunuh pokok? Jika tidak ada alasan yang sah, yang cukup.
Begitulah ayat memperkatakan kepada kita, dan banyak perkara yang boleh dipelajari daripada ayat ini tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Seterusnya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'mina, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.